الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وقوموا بما أوجب الله عليكم ليتناولوا العزة في الدنيا والكرامة في الآخرة. Kaum muslimin ahli Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan sebanyak mungkin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita juga bersyukur oleh kerana Allah Ta'ala masih memberi kelapangan, keselamatan kepada kita, terutamanya keselamatan di segi negara, yang mana keselamatan negara adalah merupakan suatu nikmat yang paling besar untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurnanya. Kalau ada sekiranya di sananya timbulnya kekejaman, kezaliman, peperangan, maka disitulah membawakan kepada ibadat kita tidak sempurna ataupun cacat. Dalam arti kata, tidak boleh kita nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan sepenuh-penuhnya. Maka kita alhamdulillah, walaupun agak kata 3 wilayah yang termasyhur katanya tidak ada keamanan, ada hikam dan sebagainya, tapi kalau kita tinjau dengan sedalam-dalamnya, kalau dibanding kita dengan umat Islam yang berada di Palestin, kita hanya ada sebesar biji, kita kata tahi kuku ada sebagainya. Naik atas nipisnya kita di segi ujian Allah Ta'ala yang kita biasa kata mai plot hai dan sebagainya. Kalau kita nak banding dengan saudara kita yang berada di Palestin, bagaimana rumah mereka, bagaimana anak isteri mereka, bagaimana agama mereka, tetapi mereka tidak meninggalkan agama mereka. Bahkan mereka masih kuat dan iman mereka masih bertambah walaupun di sana aduwallah sahyuniyah menghatangkan Islam. Mereka masih berpijak di atas agama Islam. Itulah walaupun hasutan Yahudi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, walaupun setakat itu dia tak turut jejak langkah yang diperancangkan oleh Yahudi, maka kita seharusnya sewajibnya kita bersyukurlah. Dalam arti kata kita menguatkan ibadat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan amalan kita kerana Ta'ala, dan di samping itu juga kita mesti mengikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita adalah ummat wasata, umat yang agak kata wasata, umat yang sederhana kalau nak bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itulah firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang 143. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Islam. Kita kepada Rasulullah kepada ramai-ramai, yaitu umat Islam ummatan wasata,
Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas, sebagai menjadi saksi di akhirat nanti. Dia kata kita adalah umat yang terbaik. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, dan sebagai Rasul Muhammad lah sebagai syahid. Nah, kata Islam itu sudah dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat, yang dipimpinkan oleh umat-umat dia selepas wafatnya Rasulullah SAW. Baik, maka selain daripada kita ni ada umat wasata atau umat al-wusta wasata saat ni. Maka mengata kita kewajipan kita, dan selain pada kita tu sembahyang, puasa, kita menjalankan hukum Allah Taala, dan maka jadilah kita orang Islam sebagai orang yang soleh. Jadilah kita sebagai orang yang soleh. Tetapi di samping tu, Islam tidak hanya menyuruh umat dia sekadar kata seorang itu menjadi seorang yang soleh pada diri dia saja, bahkan dia mesti ada orang yang muslih. Apa makna muslih? Ialah seorang yang dapat mengajak ataupun membuat orang lain ataupun umat lain menjadi baik seperti mana dia. Kalaulah hanya kita orang Islam sahaja yang baik, ataupun kita umat Melayu, kita kata nak umat Melayu saja jadi baik berjuruh, kita kata, tetapi kita tidak berdali jiran-jiran kita sebagaimana bagaimana kehidupan mereka tak temu dengan hidayah Allah Taala, maka situlah kewajipan kita. Kewajipan kita kena royak kebesaran Islam, kesucian Islam, kesempurnaan Islam kepada mereka. Kalau tidak, kita akan disoal oleh Allah SWT. Oleh kerana mereka cuba-cuba nak cari ketenteraman hidup juga, tetapi mereka cari tak ketemu. Dia nak benda baik, dia nak silatam, kunatam, ciriatam, dia nak, tapi dia tak temu dengan yang sebenar. Maka kewajipan kita kena royak kepada dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam berita, banyak benda yang berlaku di sana, di sebelah atas. Orang yang bukan Islam, timbulnya pertikaian, pembunuhan dari sehari demi sehari oleh kerana kih apa? Kih marayat, kih perangai. Iaitu mereka itu mabuk. Sedangkan mabuk ni dalam Islam kata ra'sul khaba'is. Semua apa dia ambil kata ra'sul khaba'is, kepala bagi kejahatan. Tapi kenapakah mereka itu masih minum, masih bermabuk-mabuk? Oleh kerana mereka mereka sangka kata benda itu adalah benda biasa. Benda raireng. Minum arak ni benda raireng, masuk dalam kata benda dosa besar. Nampak tak? Unik-unik siap pun dosa besar. Acayakam juga. Kih arak ni. Tetapi sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. 5 botol ni buta, 5 jebur, 3-4 jebur, atas meja betul-betul. Kalau kita tengok alik sana tu pun super, 3 jebur biasa yang. 3 jebur 100. Nampak tak? Atas benda tu jadi biasa bagi mereka. Padahal ada mereka adalah perkara itu adalah benda yang termasuk dosa besar kalau kita nak nilai di sisi Allah Taala. Dosa besar, ra'sul khaba'is. Semua nak pergi kepada kata ibu ayah, semua nak pergi bunuh saudara, semua nak buat kata kuning. Kita kata kihnya mabuk itulah. Apabila hilangnya akal, maka semua kefasadan, kedosaan sanggup dibuat oleh mereka. Sebab apa? Sebab dia habis malu. Tu. Maka Nabi kata idza lam yastahi fasna ma syi'ta. Atau kama qala. Nabi kata sekiranya orang tu apabila dianya habisnya malu, maka dia boleh buat apa saja yang dia nak lakukan. Maka kalau kita tengok situ, punca kepada habis malunya ialah mabuk. Mabuk wa iyyazubillah.
Oleh itu, kita selaku orang Islam, kita mesti mengislahkan diri kita, supaya kita menjadi seorang Islam yang sempurna di segi akidah, di segi akhlak perangai, di segi semua tiap segi, sebagaimana dituju ajarkan oleh Rasulullah. Maka di samping itulah Allah Ta'ala suruh kita berdakwah kepada orang yang bukan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat yang 125. Inilah suruhan Allah Ta'ala kepada orang Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah kamu, ajaklah kamu, cinaklah oleh kamu. Jalan mana? Sabili rabbika bil hikmah. Jalan Tuhan engkau. Sabili rabbik. Iaitu jalan untuk menuju kepada agama Islam. Jalan rabbika bil hikmah. Dia kena kulayuk. Kalau saya kata kulayuk. Bil hikmah. Ialah dengan bijaksana. Dengan percakapan yang bijaksana. Sekiranya kalau kita rayak dia, waktu dia tu tak berasa hati, kita kata. Maka kita gunalah uslub, bagaimana uslub yang agak menarikkan mereka. Tidak tangtung pun tangom, kita kata kalau bahasa Siak. Sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah ni rakyat benda takut yang dengan secara baik. Kita nak benda takut pada dia, tapi kita kena rakyat mau'izatil hasanah. Kita rakyat arak tu gana misal kata, ataupun jar septik tu macam mana, tapi dia pun tahu. Tapi cara kita tu, rakyat sebab gapo negara Islam haram, bahkan tidak ada arak di negeri Islam. Sebab kita rakyat, contoh di negeri Saudi, negeri maka tidak timbulnya perkara-perkara yang tersebut, pembunuhan, merapak dan sebagainya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan berhujahlah kepada mereka dengan hujah yang terlebih, yang terlebih baik. Billati hi ahsan, mana kata carilah, mujadalah yang hak mana lebih baik, hak itulah ambil pakainya. Itulah dia kata suruhan Allah Ta'ala suruh kita mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita juga mesti mengislahkan diri kita masing-masing. Mesti islahkan diri kita masing-masing. Islah nafsak wada'u ghairak. Nabi kata islah nafsak. Kamu perbaikilah diri kamu. Islah nafsak wada'u ghairaka, dan kamu suruhlah pula kepada orang lain. Maka kita mesti belajar tambah. Tak padan dengan kelas hak kita duk belajar mohok, kita kata. Tak belajar, tak padan dengan kelas, kita kata kelas 10 dan sebagainya. Tak padan juga BA, walaupun doktor belah mana pun. Kita kena belajar semua. Belajar ni bukan kata mesti duduk dalam bilik ada kalek, tak. Kita marilah dengar. Ustaz kita mari dah daripada jauh mari nak ilmu pada 2 minggu sekali yang kita buat. Maka kita beramai-ramai untuk nak ambil ilmu. Untuk nak mengisikan ilmu. Sebab ilmu ni, sebab apa yang kata iman, nak boleh subur tu tak dapat tidak, dia kena ilmu. Kena ada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena belajar. Nak kenal Allah Ta'ala tu, dia kena belajar. Nak kenal Allah Ta'ala,
dia kena belajar. Nah, kena belajar tambah. Nah, baik saya, baik siapa dia pun sama aja. Nah, kena belajar tambah, kena dengar. Nah, lepas tu dengar saja. Nah, belum tentu kata hak mana kita nak boleh pakai, nak boleh amal. Nah, tak tahu kata hak mana kita nak boleh amal 100% kita kata. Nah, maka berhajat kepada belajar. Nah, berhajat kepada mendengarkan mauizah. Nah, mauizatul hasanah. Nah, apabila kita dengar, kita baca, kita belajar, nah, maka disitulah waktu kita tu timbul, nah, ilmu, maka disitulah Allah Ta'ala panggil kita ulul albab. Nah, Allah Ta'ala panggil kita ulul albab, orang yang bijaksana. Nah, kita tak boleh menjadi seorang yang safih. Nah, orang yang bodoh yang Allah Ta'ala kata, apakah orang bodoh? Nah, orang bodoh ialah orang yang apa? Semata-mata mencari benda dunia. Semata-mata mencari benda dunia dan dia tinggalkan benda akhirat. Nah, maka kita usaha jadi belajar, jadi hidup. Nah, setiap minggu tu email kita pun duk mengajar. Nah, maka kita mari. Nah, mari berdengar supaya saya rakyat saat ni lah. Nah, baru termasuk kita dalam golongan al-ulul albab yang Allah Ta'ala panggil. Nah, waliyatazakkara ulul albab. Nah, Allah Ta'ala sangat puji. Nah, Allah Ta'ala nak jadi kita tu ulul albab. Dan maka nak jadi ulul albab, kita sendiri tu kena usaha diri kita masing-masing. Nah, tak boleh jadi duk dia nak jadi alim kita kata. Tak boleh jadi. Nah, sebab Allah Ta'ala beri mata, beri telinga kepada kita itu, orang panggil kata pacai. Nah, pacai untuk nak mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kalau kita tengok orang musyrikin dulu, summum bukmun umyun. Nah, apa nama summum bukmun umyun? Mata ada, telinga ada, tapi mereka tutupkan apa dia? Telinga-telinga mereka dengan kapah dan sebagainya. Nah, sebab tu kalau kita dengar pun syarah ayat tu kan. Nah, orang kafir ni dia tak usah dengar benar baik, benar Islam ni dari petai lagi. Dia katuk. Nah, dia dengar Nabi Muhammad baca Quran, tapi hati dia kata dengar saja. Nah, dengar saja aja. Dengar, baru nampak nampak atau orang ikut ramai gapo gitu kok ni. Dia katakan sihir ya Muhammad. Nah, dia tak usah beriman. Nah, dia nak beriman, dia rasa malu. Maka jalan nak pelepah kata dia tu tak kena beriman. Dia katakan dia kata tidak lain, tidak bukan Muhammad ni hanya sihir. Jadi benda hak dia tak usah tu Nabi Muhammad, tak usah tu Islam tu jadi lepas, jadi Quran. Nampak tak? Jadi Quran bagi dia Muhammad sihir. Nah, pak orang tengok kerana dia tak usah masuk Islam. Nah, kerana kalau kita kerana tak usah pergi sejid, buat Quran. Sejid tu bahasa tu misalnya tu. Nah, padahal sejid lain tak pergi juga. Nah, wa iyazubillah. Nah, tu. Abang itu Quran. Nah, Quran Nabi Hadi kata sedap duduk dengan bahasa tu. Wa iyazubillah. Nah, oleh itu marilah sama-sama kita islahkan diri kita masing-masing menjadi seorang Islam yang al-matin, kuat. Nah, sebab apa Sebab orang kata dunia lah ni dia kena meningkat. Nah, dia kena meningkat dari sehari ke sehari. Nah, dia kena meningkat daripada sehari ke sehari. Kalau tidak rugi kita. Nah, kalau kita tengok orang Palestin, bagaimana Gaza tu sepik aja. Kalau kita tengok Kausier dan sebagainya, anak kek dia tu 10 mbek. Kalau kita ambil di segi luar. Nah, di segi luar ambil jingga 10 kilo. Nah, ambil jingga sampai kenara lebih kurang 12 kilo gitu je. Panjang 40, 50 kilo. Nah, tu je sepik. Nah, tapi kerana dia duk boleh dengan email yang sebegitu kuat. Nah, kalau kita tengok Facebook dan sebagainya, dia kata saya tak perlu wayak di sini sebab buat kita tu pakai tiktam belaka. Nah, hak saya naknya bagaimana dia tu duduk hak ada sepik. Nah, tapi kerana dia boleh otak dia bijak.
Otak dia bijak boleh buat belaka. Padahal orang likah habis dah. Nah, keliling kelala nak pergi mana pun tak boleh. Tetapi kenapa dia boleh buat senjata lawan seteru Allah Taala. Itu ayat tu. Nah, Allah Taala bui kepada ulul albab, kepada orang Islam tu yang bijak. Nah, bijak sebab setanakan dia pasal tu. Nah, lepas tu kalau kita tengok orang Palestin. Nah, hafal Quran tentera dia tu sangat ramai sekali. Nah, 15,000 ke 20,000 dah saya tak lupa, tak silap 15,000. Nah, kalau duduk dalam lubang tu, nah, apa dia ngapa Quran belaka. Nah, lepas tu orang nak sampai tangan tu dia kena ada 748 syarat. Nah, nak boleh jadi tentera Allah Taala semacam tu kena ada 45 syarat. Banyak. Kalau tengok syarat ni, gapo ni, maka bolehlah menjadi tentera Allah Taala. Kalau tidak tak pandai nak lawan dengan musuh semacam tu. Nah, yang pertama sekali tak boleh gidah. Nah, Quran mesti ingat. Yang kedua, sebelum nak turun semerapun pasal tu, dia kena minta izin kepada ibu ayah dia dulu. Nah, sebab ada satu hadis lagi kan, Pak Nabi royak tu, ada seorang sahabat tu nak pergi perang, tiba-tiba Nabi tanya, di rumahmu ada ayah mamu? Nah, sahabat tu kata, ya ada. Nah, tua dah. Maka Nabi kata, mungklik gi cara ayah mamu dulu. Tu ayat tu Islam sangat penting kepada keluarga. Nah, walaupun jihad itu adalah penting, tetapi memandang kepada keluarga, maka keluarga itulah kena sempurna dulu. Nabi kata, klik jaga anak ayah mamu dulu. Nah, yang agak kata tua tu tadi. Nah, ataupun kalau yang sehat mesti izin. Nah, daripada itulah ayat tu syarat dia 45 ni dah saya tak perlu sebut di sini. Yang punya kita ni kena belajar Al-Quranul Karim. Nah, kena belajar biar belajar semua. Mula-mula belajar baca. Yang kedua belajar nak faham. Nah, banyak nak boleh Al-Quran ni. Nah, baca kena tajwid. Baca boleh baca. Lepas tu faham bahasa sebab kita bukan orang Arab ya. Nampak tak? Kena baca biar betul, biar faham dulu. Nah, lepas tu baru masuk kanton hot lain. Nah, sebagaimana firman Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Apa maksud dia? Kitabun anzalnahu. Nah, kitab Al-Quran yang duk di tangan kita ni, yang kita duk baca tu, kitabun anzalnahu, kata Allah Taala, diturunkan ia Al-Quran ilaika kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun. Apa makna mubarakun? Kita panggil berkat-berkat tu ialah banyak kebaikan. Nah, dalam Al-Quran merupakan suatu kitab al-mubarakah. Nah, kitab barakah makna tu semua ajaran Islam duduk dalam tu. Munakahat, perjual beli, bagaimana nak hidup, bagaimana. Nah, lepas tu Al-Quran itu sendiri baca boleh pahala. Nah, tak supaya kitab lain. Nah, kitab lain bacalah surat khabar 10 gebar pun. Nah, tak boleh pahala. Wapi bukan tak boleh baca, tapi tak boleh pahala. Nah, sebab tu kalau kita tengok orang Jepun kan, sebab gapo yang maju. Nah, kalau kita tengok statistik yang dulu, sebab apa yang maju dah, sebab orang panggil dia hidupkan baca. Surat khabar 5 sebab dia kena mesti baca. Tu orang Jepun. Nah, yang pentingnya ayat tu baca Al-Quranul Karim ni. Nah, mubarakun, kita pada Quran suci. Nah, Quran suci tu sudah memadai di segi nak ambil kebaikan daripada dia. Nak tahu berita kena baca juga surat khabar itu kan, tapi lain tak payah surat dah. Ada terosak belaka dah buat kita. Lepas tu duduk kita lah. Nak tengok gapo nama, gapo benda faedah. Nak tengok maka kita duduk situlah. Maka Tuhan kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk bertadabbur ayat dia. Liyatadabbaru ayatihi, tadabbur. Ayat ni Tuhan kata gapo. Tadabbur mana kata mai try mari
menghalusi. Nah, dari segi baca lepas tu nak masuk dalam hati. Nah, tu masuk dalam hati maksudnya masuk iman. Waktu hari raya kita boleh percaya. Nah, raya hakimat kita boleh percaya, raya azab kita boleh percaya. Nah, itu dia. Waliyatazakkara ulul albab. Nah, waliyatazakkara ulul albab. Nah, maka tadabbur ni, nah, ya kena ya kena faham makna. Nah, ya kena faham makna. Lepas tu kita nak pergi kantong soal lagi kena, iaitu watazakkara. Nah, apa mana yang kata sini, ulama kata sini, watazakkara waliyatazakkara ulul albab, iaitu al-amalu bihi, iaitu beramal dengan dia dengan Al-Quranul Karim. Nah, itulah ayat. Nah, satu-satu kitab yang mesti kita belajar. Nah, mesti kita belajar. Nah, untuk tegakkan iman kita dengan Allah Ta'ala. Nah, apabila kita tepuh dengan musuh Allah Ta'ala seperti mana, nah, orang Palestin duk tepuh tu kan. Kalau kita tengok Allahu Akbar, kita pada tengok rumah hancur pun pada dah. Nah, tak tengok orang mati lagi, tak tengok gapo lagi, hati kita tak lawan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab iman kita sekadar ni. Nah, iman kita sekadar ni. Nah, baik, maka iman itu tepuhnya sana tu sebab gapo? Palestin ada minyak ke? Ada gas ke mana? Negeri sepik. Nah, boleh nak hatamkan Masjidil Aqsa. Sebab satu-satunya situ ialah apa yang kata tempat yang penting bagi orang Islam. Nah, lepas tu buat dia berkata penting bagi dia, sabit dia nak sangat. Nah, maka timbullah peperangan. Tapi yang paling yang paling kemuncak sekali sebab apa? Yang paling kemuncak sekali ialah oleh kerana orang Palestin adalah orang mukmin. Ahli jemaah yang dimuliakan Allah Taala sekalian. Sebab orang Palestin adalah orang mukmin. Nah, seperti mana berlaku kepada ashabul ukhdud. Yang mana Allah Taala cerita, auzubillahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Nah, kalau kita reti ayat ni kita faham dah. Sebab gapo? Orang Israel hatamnya orang Islam seperti mana orang dulu buat nyanyi kepada ashabul ukhdud. Nah, gali lubang, pingat api, ambil anak, ambil ibu, tak kira siapa dia. Nah, lota masuk dalam api neraka dia tu lah. Nah, dalam api. Tetapi adakah mereka itu, hati mereka itu gunjang untuk kembali kepada agama kafir? La, tidak. Dah makan hati mereka tu, dia rela mati dalam api. Itu. Nah, supaya juga ahli Gaza. Nah, dia jangan duduk di nak jaga bumi Palestin sebab apa? Sebab dia yakin seperti mana yakinnya ashabul ukhdud itu tadi. Nah, sebab apa? Wa ma naqamu minhum. Nah, ni kisah ukhdud. Nah, tapi ayat tu sebab mereka itu sama dengan ashabul ukhdud. Nah, di segi apa? Di segi iman mereka, illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, puak Palestin, puak Islam, puak Gaza tu gihnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas tu kalau kufur, takdir kata kalau kufur, kita tak nak. Nah, misal kalau jadi kufur misal kita tak nak sebab apa jadi kafir dah. Nah, sebab kafir, sebab ia bunuh sebab apa? Sebab mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di segi apa? Waktu apa yang kata di segi imani. Nah, di segi imani sebab apa yang kata? Sebab dia beriman, orang Islam beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tengok di Palestin, nah, yang dia naknya ialah oleh kerana di sana perancangan Yahudi sangat luas. Nah, daripada sungai Nil kepada Furat, luas, Anakit, dia nak buat crawl. Nah, sebab tu dia nak hambak buat Gaza tu. Kalau kita tengok dalam peta tu, dia hambak tu tujuan dia nak gali satu cong cap apa yang kata.
Seperti mana di belah Mesir tu ya ada congkak. Nah, qanat sweet tu. Sweet. Nah, qanat tu ya boleh. Ya asal ya dulu ya tak ada. Nah, masa Sayyidina Umar ya gali. Nah, untuk tembus dengan talidam. Nah, buat Israel seperti juga. Dia nak gali. Nah, lepas tu nak temu di Laut Merah. Nah, Laut Merah ni sebelah Iraq tu. Dia cabai gitu. Nah, lepas tu pak cabai tu dia nak gali sungai. Lepas tu dia nak ambil mana? Dia nak ambil jalan lalunya ialah Gaza. Sebab Gaza duduk tepi laut. Sabit itulah dia nak sangat. Nah, dia nak sangat sebab Gaza tu jalan dia nak gali laut seperti mana dia nak buat congkak. Dia boleh takluk habis. Nah, seperti mana Babul Mandab di negeri Yaman, sebelah janub Yaman, tahun-tahun Yaman tu, lah ni Israel, Amerika pun boleh kerang habis dah situ. Nah, apabila kerang situ kapal gapo boleh pergi duduk. Nah, duduk talidang. Nah, duduk pamnap duduk situ nanti sangkitkan. Nah, puak mana duduk nak lawe, dia maka dia hatallah. Itu memang sikit sebanyak. Nah, buat kita tahu. Nah, memang selak benjok, selak belok apa yang berlaku di sana. Nah, oleh kerana pentingnya di segi jutasak. Nah, di segi apa dia memang di segi bombing dan di segi agama. Mereka nak menjadikan negeri Mekah tu sebagai negeri Israel Kubra. Nah, maka kita pakat berdoalah kepada Islam yang berada di sana, terutamanya kunut yang kita baca tu. Nah, maka kita boleh kita faham makna sikit. Nah, supaya iman kita tu kuat dengan Allah Taala. Nah, yakin dengan Allah Taala, biar kita doa tu supaya kita semaya. Dan kita semaya ayat Fatihah kita kerti makna ke? Makna kata kita dengan Tuhan tu lebih rapat. Seperti juga kunut nazilah ni kalau kita kerti makna, dan maka waktu kita terasa hubungan kita dengan Allah Taala lebih rapat dan iman kita supaya Allah Taala kabulkan doa-doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa'lamu anna hadhihi ad-dunya hiya darul mamar wa anna al-akhirata hiya darul qarar wa annakum ala a'malikum muhasabun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ولا سيما في غزة وفلسطين اللهم اغفر لهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله
Bang.